Seterusnya kita pergi kepada teori pembelajaran penerimaan David Ausubel 1918 sehingga 2008. Yang ini bertentangan dengan Brunner tadi kan. Brunner lebih pada penemuan. Kalau penemuan dia lebih kepada isi-isi perbincangan. Kalau yang Ausubel ini lebih kepada penerimaan secara keseluruhan, diduktif. Jadi kalau kita lihat kat sini, maklumat dapat dikuasai melalui dua cara, iaitu secara penghafalan dan pembelajaran bermakna. Jadi apabila berkaitan dengan penerimaan belajar, ada pelajar dia boleh menghafal, ada yang pula boleh mengekod apa semua menjadikan pembelajaran itu bermakna. Jadi antara konsep subtension yang berlaku dalam teori ini, dia mengatakan proses penerimaan maklumat baru ke dalam struktur kognitif di organisasi dan diselaraskan secara bermakna. Bila pembelajaran berlaku, topik pembelajaran yang diterima itu merupakan maklumat baru ke dalam otak. Apabila ke dalam otak, maksudnya pelajar itu sendiri yang mengorganisasikan macam mana penerimaan dia dan selaraskan supaya dia mempunyai makna untuk memudahkan pemahaman dia. Ada dua jenis subtension yang boleh kita lihat kat sini. Yang pertama lebih kepada derivative subtension, di mana dia mengatakan kat sini pembinaan konsep baru yang terbit daripada konsep idea umum yang sedia ada. Maksudnya bila kita bercerita tentang burung, burung contoh enggang ke salah satu lah, elang ke apa semua, itu adalah idea ataupun umum ataupun sedia ada. Lepas tu kamu kembangkan, maksudnya terbitlah idea-idea tentang burung tersebut seperti berbulu pelepah, berparuh, terbang, bertelur. Itu maksudnya derivative subtension yang terbit daripada idea utama tadi, yang umum tadi, kamu boleh huraikan menjadi konsep baharu. Okey. Kalau yang berkaitan dengan subtension korelatif ni, dia mengatakan pembinaan konsep itu ataupun idea ataupun maklumat baharu ada hubung kait dengan konsep sedia ada ataupun dengan idea maklumat umum yang sedia ada. Berlakulah pengubahsuaian, pelebaran ataupun perluasan maklumat umum tersebut supaya konsep itu betul-betul bermakna. Contohnya, kategori burung. Burung banyak jenis burung. Ada burung penguin, ada burung unta, ada burung kasawari, ada ayam, ada itik, ada angsa. Itu maksudnya ada hubung kait antara contoh-contoh binatang tadi adalah kategori untuk burung. Itu yang dikaitkan dengan hubung kait. Maksudnya burung itu maklumat baru dikaitkan dengan jenis-jenis burung yang ada, dimasukkan dalam satu konsep. Itu antara dua jenis subtension pengertian untuk pembelajaran konsep oleh teori Ausubel. Teori subtension ini menghasilkan konsep penting, iaitu pembelajaran bermakna melalui penyampaian atau pembelajaran penerimaan. Jadi penggunaan pengurusan awal, advanced organizer, membolehkan pembelajaran bermakna berlaku secara berkesan. Sebab itu pengurusan awal ini sangat penting. Contohnya saya induksi lah pengurusan awal ini. Supaya apa strategi yang dilaksanakan, apa yang strategi yang dirancang boleh membantu pembelajaran itu bermakna, berlaku dengan berkesan. Pengurusan awal bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pelajaran, tetapi diberikan lebih awal agar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu sebelum pembelajaran. Sebab itu contoh yang saya induksi perlu ada. Sebab dia pembuka bicara, pembuka pengenalan kepada konten yang lebih lanjut dalam sesuatu topik. Ini yang dimaksudkan dengan pengurusan awal dalam pembelajaran bermakna melalui Ausubel.
Di sini ada dinyatakan dua jenis pengurusan awal. Pengurusan awal yang pertama berkaitan dengan perbandingan ataupun komparatif. Kat sini pengetahuan sedia ada yang ada kaitan dengan isi pelajaran akan dipelajari seperti penyusunan semula maklumat awal akan berlaku sebagai persediaan menerima maklumat baharu. Bila berkaitan dengan pembandingan, contoh seinduksi lah. Di sini kita kata, ambil contoh, satu di tangan kita logam dan satu lagi alloy. Dua-dua ini kita bincangkan lebih mendalam lagi untuk dipelajari. Itu maksudnya ada secara keseluruhan, maksudnya seinduksi tadi logam dan alloy dijadikan satu perbandingan pengurusan awal seinduksi untuk menyelidik lagi apa yang dikaitkan dengan alloy dan logam. Logam kalau contoh emas ke, perak ke. Mungkin yang macam alloy tu pula gabungan macam-macam logam kan. Di situ boleh diperincikan. Itu maksudnya dikatakan jenis pengurusan awal peringkat perbandingan. Kalau yang lebih peringkat kepada expository, maksudnya di sini ada lebih kepada perincian. Maksudnya ada seinduksi itu dia mungkin ada menggunakan video supaya video ke, gambar ke, peristiwa ke, supaya pelajar itu boleh melihat dengan terperinci. Jadi dengan ada pengurusan awal expository tadi, dia berperanan sebagai jambatan kepada maklumat baru yang bakal dipelajari. Jadi kalau ke sini lihat mengajar tentang logam terlebih dahulu sebelum mengajar topik alloy. Yang atas tadi perbandingan sebagai pengenalan, yang ini dia perincikan dulu satu persatu. Dia cerita dulu tentang logam. Mungkin ada melalui gambar ke, cerita ke, teks ke, apa-apa berkaitan dengan logam. Dah habis, terperinci habis, baru dia pergi ke next topik tentang alloy. Itu antara pengurusan untuk bahagian teori pembelajaran Ausubel tentang sesuatu konsep. Ini pula kitaran yang kita boleh lihat secara gambaran ini, secara grafik ini. Yang pertama, persembahkan pengurusan awal. Yang kedua, kalau yang berkaitan dengan persembahkan pengurusan awal, memang kita tackle untuk bahagian seinduksi. Kalau contoh anda boleh katakan tentang puasa. Mungkin puasa lah. Apa maksud puasa kan? Jadi di situ pelajar dah tahu dah pengurusan awal. Nak gunakan secara komparatif ke ataupun nak guna expository tadi. Kalau nak gunakan expository, mungkin boleh gunakan cerita, upin-ipin ke apa tentang puasa. Lepas tu boleh katakan kemukakan contoh positif. Mungkin cara puasa yang betul. Lepas tu cara puasa tak betul. Ni contoh negatif. Lepas tu baru kita lihat dia punya apa persamaan, apa perbezaan ke, terpulang. Ataupun dengan ada perbezaan kesan lah, kalau kita lihat kesan positif negatif, baru kita boleh buat rumusan tentang puasa tadilah. Jadi kalau pelajar nak tambahkan lagi dengan penambahan contoh-contoh, mungkin jenis-jenis puasa ke, ataupun puasa macam contoh puasa sunat ke, puasa wajib ke, itu antara pengembangan idea tentang penerimaan pembelajaran melalui Ausubel. Okay. Kalau kita lihat kat sini, grafik ni pun sama juga, menekankan kepada deductive teaching model. Kat sini, ingat Ausubel adalah deductive person. Maksudnya dia lihat keseluruhan dulu. Bukannya buat rumusan keseluruhan topik tersebut. Baru dia perincikan. Sebab itu step pertama, the teacher presents general statement or abstraction of lesson. Contoh tadi puasa lah, puasa. Lepas tu step 2, the teacher explains important terms. Mungkin apa langkah-langkah puasa ke, apa semua ke. Lepas tu baru step 3, the teacher presents examples. Lepas tu yang keempat, pelajar pula yang memberi sampel yang spesifik lah. Contoh yang spesifik. The pupils study specific examples. Mungkin dia boleh terokai lagi puasa itu tentang apa. Okey, itu antara yang kita boleh katakan melalui teori pembelajaran Ausubel. Jadi implikasi PDP.
Yang pertama, sememangnya persembahkan maklumat umum terlebih dahulu untuk memberi gambaran kepada pelajar. Lepas tu gunakan bahan-bahan penyampaian pelajaran yang ada kaitan dengan pelajaran sedia ada. Bantu murid membuat perbandingan maklumat. Seperti yang saya beri contoh tadi, beri maklumat yang sesuai dengan keupayaan murid. Lepas itu, susun atur maklumat PDP yang teratur. Sediakan ABM yang konkret. Dan di situ pelajar dan kita boleh membuat rumusan bersama-sama supaya target kita untuk memastikan pelajar faham tentang puasa itu capai. Rasanya setakat ini sahaja. Diharap perkongsian ini dapat membantu anda memahami apa yang dihendaki dalam teori pembelajaran, behaviorisme dan kognitif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.